Pasukan petugas imunisasi COVID-19 Sarawak bersetuju untuk menggunakan vaksin AstraZeneca. Itu antara fokus utama perkembangan di Sarawak. Untuk itu kita bersama Fazril Hisham Afandi di RTM Kuching. Fazril, teruskan. Terima kasih Zihra. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pasukan petugas imunisasi COVID-19 Sarawak telah bersetuju untuk menggunakan vaksin AstraZeneca seperti yang ditawarkan oleh Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairi Jamaluddin. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Embas dalam kenyataan medianya memberitahu pemberian vaksin tersebut akan dilaksanakan secara sukarela dengan janji temu. Jelasnya keputusan untuk menggunakan vaksin berkenaan adalah berdasarkan tinjauan dalam talian yang diadakan pada 4 Mei lepas di Sarawak mengenai penerimaan vaksin AstraZeneca. Hasil kajian menunjukkan bahawa 69.4% daripada 1,037 maklum balas yang diterima menyokong pemberian pilihan kepada orang Sarawak untuk diberi vaksin dengan vaksin AstraZeneca COVID-19. Sebuah pusat vaksinasi yang berasingan dan khusus akan diwujudkan dan disiapkan untuk tujuan itu dan akan diumumkan kemudian. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan semakin rancak dilaksanakan di seluruh Sarawak. Selain di kawasan bandar, program ini juga diadakan di kawasan luar bandar. Wartawan Muhammad Al-Hadi Syamsawi yang sudah bersedia di Dewan Masyarakat Pakan ada laporannya. Silakan Al-Hadi. Baik, terima kasih rakan penyampai di studio Kuching. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jika sebelum ini kami memaparkan liputan kami untuk pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan di kawasan bandar-bandar seperti Sibu dan Serikeh, hari ini kami berada di Dewan Masyarakat Pakan untuk menyaksikan sendiri bagaimana pelaksanaan program ini di kawasan luar bandar yang turut melibatkan penerima suntikannya merupakan penduduk yang tinggal di kawasan pedalaman. Dan hari ini kami bersama dengan pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana bahagian Serikeh, Puan Felicia Tan Yahua, untuk memperincikan dengan lebih lanjut pelaksanaan program hari ini. Terima kasih kerana bersama kami petang ini, Puan. Sama-sama. Jadi, Puan, hari ini berapa ramai yang dijadualkan akan menerima suntikan dos pertama vaksin mereka? Terdapat seramai 252 orang penerima vaksin jenis Pfizer di daerah Pakan ini pada hari ini. Jadi, Puan, berbanding pelaksanaan program ini di kawasan bandar dan dibandingkan dengan pelaksanaan di kawasan luar bandar seperti ini, apa cabaran dia yang dihadapi oleh pihak pengurusan bencana bahagian Serikeh, Puan? Ya, salah satu cabaran kita adalah komunikasi ya di kawasan luar bandar ini, sebab di daerah Pakan seperti yang kita tahu internet dia dari segi capaiannya adalah kurang ya. Jadi untuk PBB Dewan Masyarakat Pakan ini senarai dia kita terima agak lambat, iaitu hari Sabtu minggu ini ya. Jadi senarai tersebut pihak klinik kesihatan Pakan coba untuk menghubungi seramai yang mungkin daripada penduduk penerima vaksin yang diberi tamu janji. Tapi ada di antara mereka tak dapat dihubungi, oleh itu pihak pejabat daerah juga membantu ya dengan bekerjasama dengan ketua masyarakat, ketua kaum untuk memastikan penerima ini datang pada hari ini. Jadi memang kita tak nafikan, memang ada di antara mereka tak dapat datang. Walau bagaimanapun kita memang dah sedia ya reserve list terdiri dari frontliner dan juga penduduk di sekitar sini untuk memastikan 252 dos vaksin kita diberi kepada masyarakat di daerah Pakan ini. Terima kasih kerana bersama kami petang ini, Puan. Jadi sekian sahaja laporan saya dari Dewan Masyarakat Pakan hari ini. Lindungi diri, lindungi semua. Kita kembali bersama rakan penyampai di Kuching. Silakan. Terima kasih Al-Hadi. Vaksin COVID-19 jenis Pfizer-BioNTech kepada ibu hamil merupakan satu langkah yang tepat bagi melindungi golongan tersebut yang juga dianggap sebagai golongan berisiko terdedah dengan jangkitan wabak COVID-19. Pengesyoran vaksin itu memberi harapan kepada golongan itu dan juga ibu menyusu dalam usaha mengekang penularan wabak tersebut kepada komuniti yang lebih luas.
satu langkah yang Ketika ditemui RTM, ibu hamil dan wanita yang sedang menyusukan anak melahirkan kelegaan apabila kerajaan mengumumkan vaksin jenis Pfizer-BioNTech sesuai diberikan kepada mereka. ia merupakan suatu tindakan ataupun langkah yang tepat telah diambil oleh kerajaan bagi wanita yang hamil dan ibu yang menyusukan anak. Seperti mana yang dikatakan oleh OIBKJ, hanya vaksin Pfizer yang sesuai diambil oleh golongan tersebut sekiranya mereka mahu mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Golongan TOK sebenarnya adalah golongan antara golongan yang terdedah dengan virus. Sebab penyakit TOK kita pun dah rasa dapat nak kontrol lagi macam ni dengan keadaan pandemik yang semakin teruk. Jadi it's a good news lah untuk semua ibu mengandung supaya setidaknya pun antara orang yang terlindung. Pemberian vaksin TOK mungkin satu langkah bagus untuk ibu mengandung mencegah jangkitan COVID. Tapi apa-apa pun ibu mengandung tu perlu mendapat nasihat daripada pakar lah. Takut ada kemungkinan yang kebanyakan ibu mengandung tu ada risikonya masing-masing. Semalam, Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairi Jamaluddin memberitahu hanya vaksin jenis Pfizer-BioNTech sesuai diberikan kepada mereka yang hamil dengan tempoh kandungan berusia 14 hingga 33 minggu. Dua lagi vaksin iaitu Sinovac dan AstraZeneca tidak disyorkan untuk ibu hamil buat masa ini. Restoran, kedai makan, bistro, kafe, gerai makanan dan minuman masih tidak dibenarkan beroperasi secara dine-in sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKPB di Sarawak yang dilanjutkan sehingga 7 Jun ini. Berdasarkan kemas kini prosedur operasi standard SOP yang dikeluarkan Majlis Keselamatan Negara, aktiviti pembekalan atau penjualan makanan hanya dibenarkan secara bawa pulang, pandu lalu atau penghantaran sahaja. Pengoperasian bagi semua sektor ekonomi atau industri, sektor-sektor dan aktiviti-aktiviti lain juga ditetapkan bermula pada pukul 6 pagi hingga 10 malam, kecuali bagi zon Sibu, Selangau, Kanawit, Betong, Bintulu dan Kapit. Waktu pengoperasian di zon berkenaan dibenarkan sehingga pukul 7 malam bagi zon Betong, manakala zon Sibu, Selangau, Kanawit, Bintulu dan Kapit adalah sehingga pukul 8 malam. Pengoperasian pengepaman di stesen minyak di zon Kapit turut ditetapkan dari pukul 6 pagi hingga 5 petang sahaja. Kemas kini SOP tersebut turut menyatakan pergerakan rentas negeri adalah tidak dibenarkan kecuali setelah mendapat kelulusan Polis Diraja Malaysia PDRM, manakala pergerakan antara zon juga tidak dibenarkan kecuali bagi perkhidmatan perlu serta kenderaan berkaitan industri, perniagaan dan perkilangan setelah mendapat kelulusan PDRM. Sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Zehra di Angkasa Puri. Silakan.